Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Marzela Sigai dan ini ringkas 10 edisi 25 April 2023. Kita mulakan dengan laporan ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bersama isteri Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang mengunjungi Peguam Besar Negeri Sarawak Datuk Sri Talat Mahmud Abdul Rashid sempena Hari Raya Aidilfitri pada Isnin. Abang Johari yang tiba pada jam 8 malam disambut Talat Mahmud serta keluarga di kediaman mereka di Vista Ibrahim, Jalan Bakor. Beliau serta isteri meninggalkan pekarangan Talat Mahmud dan seterusnya bergerak ke kediaman balu kepada Ketua Menteri Sarawak kelima, Allahyarham Pain Sri Tan Sri Adnan Satim, iaitu Datuk Patinggi Puan Sri Jamilah Anu di Santubong pada jam 9 malam yang juga merupakan kunjungan terakhir mereka Isnin malam. Turut hadir ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi. Sekurang-kurangnya 55 lagi menara telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak Smart akan dilengkapi kemudahan bersiaran atau on-air menjelang sambutan Gawai Dayak tahun ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata, setelah selesai proses pemasangan kelak, ia akan dapat digunakan oleh syarikat penyedia telekomunikasi sediada di negara ini. Menurutnya, 70 menara yang menggunakan teknologi rangkaian teras berbilang pengendali MOCN telah pun berfungsi dengan baik bermula pada sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Sebab SDEC sekarang sedang memasang peralatan telekomunikasi di semua menara yang telah dibina dan menara yang sedang dibina. And it takes about 18 months semua sekali. Beliau berkata demikian pada majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Taman Heritage Petrajaya pada Isnin. Katanya lagi Sarawak memerlukan 7,000 menara untuk membolehkan rangkaian internet dapat diperluas ke seluruh negeri ini. At the moment, kita sudah mencapai lebih daripada 50% menara telah pun dibina di seluruh Sarawak. Tambahnya, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 1.89 bilion ringgit untuk melaksanakan projek Smart. Sebanyak 28 buah lori tangki air akan digerakkan ke seluruh Sarawak sebagai langkah membekalkan air bersih kepada kawasan yang menghadapi tekanan air rendah. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata, susulan cuaca panas dan kering ketika ini terdapat beberapa kawasan yang menghadapi masalah tersebut, terutamanya di Bintulu dan Miri. Kalau saya tak silap, kita mempunyai 28 tangki. Sebab kalau berdasarkan pengalaman kita di Miri tempoh hari, kita telah menggerakkan 28 tangki. Sama ada tangki itu daripada pemilikan Jabab, Kuching Water Board, Sibu Water Board ataupun Laku. Kita juga mendapat tangki daripada agensi dan jabatan yang berkaitan, misalnya bomba dan sebagainya. Juga memiliki lori tankers yang boleh kita gunakan untuk menghantar air yang diperlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui sempena majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Taman Heritage Petrajaya pada Isnin. Tambahnya, kementerian baru-baru ini telah mengadakan mesyuarat dan mengambil beberapa langkah proaktif agar bekalan air bersih dapat dibekalkan dalam kadar segera. Kita telah memaklumkan juga perkara ini kepada pihak SDMC supaya pihak SDMC tahu langkah yang kita ambil, dan di antara perkara yang kita kena pasti ialah kemungkinan berlakunya tekanan air yang rendah, low water pressure. Jadi kita akan mengambil langkah yang sewajarnya. We have to take immediate action. That's why tadi kita mengambil proactive decision whereby kita telah membuat mesyuarat. Kita telah sebenarnya memanggil mesyuarat baru-baru ini, membuat persediaan awal. Membuat persediaan awal maknanya if water need to be sent to the affected areas, kita hantar segera. Tak payah tunggu-tunggu.
So tak payah tunggu 12 jam atau sejam lah. Kalau we can send immediately, why not? Kita hantar segera lah. Kementeriannya juga telah membuat koordinasi dengan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan yang memiliki lori tangki air untuk digunakan dan dihantar ke kawasan terlibat. Pada masa sama, beliau menggesa ketua masyarakat dan pengguna supaya segera melaporkan kepada pusat panggilan atau menghubungi talian hotline pihak berkuasa air apabila mereka menghadapi masalah tekanan air yang sangat rendah atau apabila tiada bekalan air di kawasan mereka agar tindakan segera dapat diambil. Sarawak bakal berbincang dengan pihak berkaitan bagi tujuan meminda Undang-Undang Perumahan sedia ada untuk mewajibkan pembinaan rumah menggunakan sistem solar. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata menerusi sistem solar, ia akan membantu mengurangkan bil elektrik bulanan pengguna dan pada masa sama menyokong usaha Sarawak ke arah kelestarian alam sekitar. Ke arah itu, beliau menyarankan agar pemaju perumahan di Sarawak memperkenalkan pembinaan rumah pintar yang mengaplikasikan reka bentuk rumah dilengkapi dengan sistem solar. Kalau boleh pemaju perumahan melalui SIDA untuk mengadakan peraturan supaya rumah-rumah baru ini dilengkapi dengan panel solar di atas atap. Jadi ini telah dilaksanakan kebanyakannya di Putrajaya dan juga di Kuala Lumpur. Jadi di Sarawak ni sudah mulakan tapi agak terhad. Jadi sebabnya baru-baru ini Yang Berhormat Premier telah pun menyatakan bahawa kita galakkan terutamanya siapa yang membina rumah baru dan ataupun pemaju yang menggunakan projek perumahan memasukkan komponen panel solar. Satunya untuk memastikan bahawa para pengguna boleh menjimatkan penggunaan tenaga. Pada masa yang sama juga untuk memastikan bahawa kita dapat bersama-sama membangunkan industri environmental friendly. Jadi penggunaan elektrik pun dapat dikurangkan. Mengulas lanjut, katanya kerajaan Sarawak tidak menolak kemungkinan untuk meminda Akta Perumahan sedia ada bagi mewajibkan pemaju rumah untuk memperkenalkan sistem solar dalam setiap projek perumahan mereka. Mungkin pada masa yang datang hasil daripada perbincangan bersama dengan banyak pihak kita boleh membuat pindaan pengumpulan ataupun pindaan pada undang-undang perumahan kita supaya untuk memastikan bahawa rumah-rumah baru dibina boleh ataupun harus memasang panel solar ini untuk kebaikan semua pihak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Kuching pada Isnin. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang antara tetamu kehormat yang hadir. Sebelum ini, Abang Johari memberitahu Sarawak akan beralih ke arah menggunakan tenaga solar untuk membekalkan elektrik ke rumah panjang dan kampung. Perkembangan seterusnya, Shell Malaysia bakal mengeluarkan sebanyak 750 juta kaki padu gas standard setiap hari bermula 2026 di bawah projek gas Rosemary Marjoram di Bintulu. Pengerusi Shell Malaysia dan Naib Presiden Kanan Huluan Malaysia Siti Sulaiman berkata, gas yang dihasilkan akan dibekalkan secara berterusan ke Malaysia LNG, MLNG bagi menghasilkan gas asli cecair LNG. When we have started to produce in 2026 onwards, we should be able to see about 750 million scf a day of gas going into the MLNG plant to produce LNG. It's an integrated development, so the gas is going to be produced from our offshore fields in Sarawak, feeding into the plant in Bintulu. And from the gas plant in Bintulu, it will go into the MLNG plant to produce LNG. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Anjuran Shell di Hotel Hilton Kuching pada Isnin. Kawasan Rosemary Marjoram terletak 220 km di luar pantai Bintulu di Sarawak akan dikuasakan oleh tenaga diperbaharui menggunakan tenaga solar untuk platform luar pesisir. Kerajaan mengesahkan sebanyak 12 kes subvarian Arcturus bergejala ringan dan stabil telah dilaporkan di Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata daripada jumlah itu, sebanyak 6 kes dikesan di Sarawak, 4 di Selangor dan 2 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Menurutnya, subvarian tersebut telah dikenal pasti sejak Mac 2023 dengan keadaan jangkitan COVID-19 masih lagi terkawal dan tidak membebankan kapasiti perkhidmatan kesihatan di klinik dan hospital. Sejak 2 April lalu, sekurang-kurangnya 31 buah negara di seluruh dunia termasuk Malaysia telah dikesan varian tersebut. Tambahnya varian Omicron yang kekal sebagai satu-satunya yang sedang menular sehingga kini sebanyak 70.97% yang melibatkan 18,319 kes daripada jumlah kumulatif kes yang dijangkiti. Ia dikategorikan sebagai variant of concern VOC dan VOI jenis varian Omicron. Justru beliau menggesa agar orang ramai terus mengamalkan TRIIS, uji, lapor, asing, maklum dan dapatkan rawatan bagi yang bergejala. Dan bagi individu yang disahkan positif COVID-19 perlu melakukan pengasingan kendiri dengan segera. Menurutnya lagi, KKM akan terus memantau situasi dan varian COVID-19 di dalam dan luar negara selain memastikan kesiapsiagaan perkhidmatan kesihatan berada dalam tahap yang optimum. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas untuk jam ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial TVS untuk siaran berita semasa hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton. TVS menginspirasi duniamu. Saya Marzella Sigai. Salam hormat.